Tetapi hari ini, dengan tindakan Amerika melakukan serangan besar-besaran kepada Iran, ia seolah-olah menghantar isyarat kepada Iran bahawa masanya sudah tiba untuk mereka tidak peduli lagi kepada undang-undang antarabangsa, untuk mereka menarik diri daripada treaty atau perundangan antarabangsa yang menghalang mereka membuat senjata nuklear dan terus sahaja membina senjata nuklear sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Utara. Sekali lagi kita membincangkan tentang perang yang dimulakan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran yang sudah pun memasuki genap 2 minggu. Dan kalau kita lihat di sini bahawa Amerika sejak sekian lama mempunyai 3 tonggak kekuatan dari sudut geografinya, iaitu kekuatan sekutunya yang berada di rantau Eropah, di benua Eropah, terutamanya Eropah Barat. Dan yang keduanya adalah Middle East ataupun Timur Tengah, itu juga adalah kekuatan kepada Amerika dan penguasaan kepada kawasan Asia Timur, iaitu meliputi kawasan di sekitar China, Korea dan juga Jepun. Jadi 3 lokasi ini adalah lokasi yang paling strategik yang mesti dikuasai dan dipengaruhi oleh Amerika, yang menyebabkan kekuasaan Amerika itu akan berada pada tahap yang tertinggi. Dan bila naik Donald Trump jadi presiden untuk kali yang kedua ini, maka Trump cukup jelas bahawa sasaran utamanya ialah China sebagai pesaing utama kepada Amerika ketika ini, terutamanya dari sudut ketenteraan dan juga ekonomi. Lalu sebelum pergi kepada China, 2 tonggak lebih awal lagi daripada Asia Timur itu perlu dihapuskan. Yang pertamanya Rusia dalam konteks perang yang berlaku di Ukraine, dan yang keduanya adalah Iran. Trump telah pun lama berusaha untuk mendamaikan, dalam istilah Trump, ceasefire dalam konteks Rusia dan Ukraine, tapi tidak berjaya sampai ke hari ini. Kerana dalam konteks Trump, dia cuba untuk neutralize Rusia. Paling tidak, Rusia tidak memihak kepada China secara sepenuhnya. Tetapi bila mana Barat, terutamanya pada era Joe Biden, bersungguh-sungguh memberi bantuan sepenuhnya kepada Ukraine, maka menyebabkan Rusia tidak ada pilihan melainkan terus berada di bawah pelukan China semakin rapat. Maka sasaran yang seterusnya adalah Iran. Dalam konteks Timur Tengah, semua mengetahui bahawa Iran adalah ancaman utama kepada Amerika dan sekutunya Israel. Maka dalam konteks 3 negara ini, China, Rusia dan Iran, maka pastilah Iran yang paling kecil ataupun paling kurang risikonya kepada Amerika untuk dihapuskan, maka dimulakan perang secara langsung terhadap Iran. Tujuannya tidak lain tidak bukan, iaitu Trump mahu mengangkat kembali Amerika menjadi kuasa unipolar yang tidak ada tandingannya lagi di dalam dunia ini bila mana semua pesaing-pesaingnya berjaya dijatuhkan. Maka dengan perang yang dilakukan terhadap Iran, hasratnya setidak-tidaknya dia akan menguasai 1/3 daripada 3 lokasi strategik yang sedang bergolak ataupun berada imbangan kuasa pada ketika ini. Tetapi apa berlaku selepas daripada 2 minggu peperangan ini dapat disaksikan oleh seluruh dunia. Bila mana Iran melakukan serang balas dan ia ditumpukan secara langsung kepada negara-negara Gulf, yang di sana banyak terdapat kem-kem tentera Amerika sebagaimana kita telah ketahui. Dan paling penting ialah Iran mengotorkan janjinya untuk melakukan sekatan terhadap Selat Hormuz. Bila dilakukan sekatan terhadap Selat Hormuz dan serangan dilakukan terhadap negara-negara Gulf, negara-negara Teluk khusus kepada kepentingan Amerika di sana, maka ia bukan menambah kekuatan Amerika. Sebaliknya, Amerika berdepan dengan krisis baru, iaitu krisis keyakinan dan juga krisis ekonomi. Kita boleh lihat di sini, semua mengetahui bila mana Gulf telah pun disekat minyaknya daripada keluar menggunakan Selat Hormuz tersebut, maka dunia kehilangan 20% daripada bekalan energi, baik gas ataupun minyak. Maka daripada 20% itu baru dalam konteks energi, dan yang berkaitan dengan dia juga adalah fertilizer sebagaimana ataupun baja yang digunakan untuk tanam tanaman, juga tersekat, katanya sekitar 35% datangnya daripada negara-negara teluk tersebut. Maka ia memberi impak buruk kepada seluruh dunia. Hari ini kita dapat saksikan di mana-mana negara di dunia, majoritinya berdepan dengan kenaikan harga bahan api mereka, minyak dan juga gas mereka, yang ianya adalah satu bala baru terutamanya kepada negara-negara barat yang berdepan dengan sekatan yang mereka laksanakan kepada Rusia sebagai sumber utama mereka sebelum daripada perang yang bermula pada 2022 di Ukraine. Itu satu perkara dari sudut minyak. Kemudian dari sudut Amerika sendiri, kita mengetahui Amerika yang menjadi kuasa besar dunia
terutamanya sejak Perang Dunia Kedua, 1945 bawa ke atas. Ketika itu, Amerika menjadi negara yang kaya dengan cash dan menjadi peminjam wang terbesar kepada seluruh dunia. Banyak negara-negara di dunia, terutamanya negara-negara barat, termasuklah Turki, termasuklah Jepun di sebelah timur ini, menjadi peminjam wang terbesar kepada Amerika. Amerika meminjamkan wang. Maka sebagai peminjam, maka dia berkuasa. Dan hari ini, Amerika adalah peminjam wang terbesar di dunia. Dengan makna Amerika memegang hutang yang sangat besar pada ketika ini, walaupun hutang-hutang tersebut terus dibayar tahun demi tahun, dekad demi dekad, tetapi pembayaran itu salah satu dari sumbernya juga ialah mengeluarkan bond baru ataupun berbentuk pinjaman baru yang mereka terpaksa meminjam dalam konteks yang lain pula. Maka kedudukan Amerika pada hari ini tak sama dengan kedudukan Amerika di tahun 40-an, 50-an dan 60-an kerana Amerika kekurangan cash, kerana mereka menjadi negara yang berhutang. Maka sumber kepada pasaran ekonomi Amerika, pasaran saham Amerika terutamanya, syarikat-syarikat yang berteknologi tinggi, banyaknya datang daripada negara-negara teluk ataupun negara-negara Gulf. Kita mengetahui sama ada Dubai ataupun Abu Dhabi bagi pihak UAE, begitu juga dengan Riyadh dan juga Jeddah bagi pihak Saudi, Qatar, Kuwait dan Bahrain. Ini adalah negara-negara yang membuat pelaburan bernilai trilion dolar setiap satunya kepada Amerika, yang mana kebanyakan pelaburan ini diletakkan di syarikat-syarikat berteknologi tinggi, yang mana Amerika ketika ini leading ataupun menjadi pemimpin kepada bekalan teknologi tinggi kepada dunia yang sangat berpengaruh, yang mengangkat kekuatan Amerika. Apabila negara-negara Gulf berdepan dengan serangan daripada Iran, walaupun secara khusus tidak ditumpukan kepada rakyat mereka tetapi kepada kem-kem tentera Amerika, tetapi keadaan itu menghilangkan keyakinan pelabur-pelabur dan peniaga-peniaga yang selama ini merasakan bahawa Dubai, Abu Dhabi dan Doha sebagai safe haven kepada mereka, satu tempat yang selamat kepada mereka untuk meletakkan wang mereka di sana untuk tujuan pelaburan ataupun membuka HQ, ibu-ibu pejabat perniagaan mereka untuk beroperasi di seluruh dunia. Tetapi hari ini, bila mereka melihat bahawa dengan adanya Amerika, bagi setiap negara terutamanya UAE, terdapat lebih daripada 2 kem tentera Amerika di sana, termasuk Saudi dan juga Qatar yang mempunyai kem tentera udara Amerika terbesar di rantau tersebut. Bahrain adanya armada kelima tentera laut terbesar milik Amerika di rantau tersebut. Tetapi dengan adanya tentera Amerika di sana, tetaplah negara itu berjaya ditembusi oleh roket-roket dan juga drone-drone murah yang datang daripada Iran. Maka keyakinan pelabur-pelabur dan perniaga-peniaga yang berpuluh tahun lamanya bertapak di Dubai, Doha, Abu Dhabi dan juga di Manama telah pun hilang keyakinan mereka. Maka jangkaannya mereka akan mengeluarkan modal mereka, menutup bisnes mereka, beralih ke lokasi lain yang lebih selamat. Itu jangkaan yang akan berlaku. Maka perkara itu adalah satu bala ekonomi kepada negara-negara teluk yang berpuluh tahun lamanya merasai syurga perniagaan, syurga pelaburan yang menjadikan negara mereka bukan sekadar kaya hasil daripada minyak dan juga gas, tapi kaya dengan perniagaan yang dibuka di tempat mereka, investment yang datang kepada tempat mereka. Maka apa yang tinggal kepada mereka ialah wang-wang yang mereka laburkan di seluruh dunia, terutama jadi Amerika. Maka tidak pelik apabila media Financial Times sendiri mengatakan bahawa Saudi, UAE dan juga Qatar bersepakat untuk menarik balik pelaburan mereka di Amerika. Kerana apa? Kerana mereka bakal berdepan dengan kekeringan sumber yang sepatutnya digunakan untuk negara mereka. Jadi bila hal ini berlaku, tidak sekadar Gulf terkesan, tetapi ekonomi Amerika juga turut terkesan. Itu satu perkara. Dalam konteks katan kepada Selat Hormuz tadi, bila mana dunia kekurangan minyak sebanyak 20%, kita boleh lihat dalam konteks negara kita dan negara jiran kita, kenaikan minyak berlaku dengan begitu tinggi sekali, walaupun kehilangan 20%, maka apa lagi yang berlaku kepada dunia Eropah? Mereka lebih teruk lagi kerana mereka kehilangan sumber utama mereka daripada Rusia. Sejak daripada 2022, bila mereka kenakan sekatan kepada Rusia. Lalu kenaikan berlaku dengan sangat tinggi di seluruh dunia. Ianya akan berjangkit kepada kenaikan harga barang dan berikutnya kenaikan harga makanan ataupun kekurangan terus bekalan makanan disebabkan tidak mencukupi fertilizer ataupun baja-baja untuk tanaman-tanaman pemakanan tersebut. Ini kesan berantai yang sedang melanda dunia ketika ini, yang bukan lagi satu analisis, ia memang sudah pun terjadi, sudah pun terbukti. Maka perkara ini adalah bala ekonomi kepada Eropah dan juga bala ekonomi kepada Amerika. Apa yang Trump buat hari ini ialah dia berunding kepada Putin, kepada Rusia, untuk membenarkan negara-negara Eropah terutamanya untuk membeli minyak dan gas daripada Rusia kembali. Jadi di sini bagaimana Amerika nak kembali great again, kuat kembali.
menjadi sebuah kuasa unipolar dalam keadaan dia nak meruntuhkan 1/3 kekuatan musuh dia, iaitu di pihak Iran ataupun di Timur Tengah, tiba-tiba dengan membuka kembali hak kepada negara-negara Eropah untuk beli minyak dan gas daripada Rusia, ia akan menambah kekuatan Rusia. Rusia akan dapat kembali wangnya hasil daripada jualan gas dan minyak yang begitu banyak. Maka Ukraine berhadapan dengan ancaman besar daripada Rusia yang hari ini telah menguasai 25% tanahnya. Boleh jadi ke depan 25% itu akan hilang terus daripada hak Ukraine, dan boleh jadi 50% ataupun ibu negara Kiev itu sendiri ditawan oleh Rusia dalam keadaan Eropah tidak mampu untuk mempertahankan Ukraine lagi disebabkan keperluan mereka terhadap tenaga Rusia. Dan disebabkan juga Rusia mempunyai dana baru hasil jualan besar-besaran yang dijangka akan berlaku dalam minggu ini ataupun minggu-minggu depan, minyak dan gasnya kepada negara-negara Eropah terutamanya. Begitu juga lah negara di Asia, termasuklah India yang menjadi pembeli besar yang selama ini disekat oleh Amerika, hari ini dibuka oleh Trump walaupun disebut 30 hari, tetapi 30 hari itu sudah cukup untuk menjana ekonomi baru kepada Rusia. Bila Rusia kuat, maka Eropah berdepan dengan kelemahan. Kerana apa? Mereka terpaksa berdepan dengan negara yang sedang meruntuhkan buffer zone di antara blok Eropah Barat dengan Eropah Timur, iaitu Ukraine yang ada pada hari ini. Dan dalam masa yang sama, bila kuatnya Rusia mempunyai perjanjian komprehensif dari sudut pertahanan secara langsung dengan Iran, yang mana ianya bukan rahsia lagi sokongan Rusia kepada Iran, perkongsian maklumat, radar, satelit dan sebagainya yang digunakan oleh tentera Iran untuk melancarkan serangan kepada Amerika dan Israel, ianya bukan rahsia lagi datang daripada Rusia. Maka bila Rusia jual minyak dan gasnya, Rusia kuat ekonominya, kesannya juga akan pergi kepada Iran. Jadi bagaimana Trump yang cuba untuk memenggal salah satu daripada 3 kepala ini, tetapi secara tak langsung dan secara langsung dia terpaksa menguatkan kembali Rusia. Ini perkara yang benar-benar sangat mengecewakan bagi pihak Amerika, yang mereka menghasratkan dengan adanya Trump, dengan dilaksanakan perang terhadap Iran tersebut, mereka akan menjadi kuat kembali, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Itu perkara pertama. Kemudian kita lihat di sini ialah perkara yang kedua. Amerika telah menunjukkan dari sudut persenjataannya, ia tidak mampu pergi untuk tempoh yang lama dalam peperangan ini. Bila mana roket-roket dan drone Iran ternyata berjaya tembus ruang-ruang udara, lokasi-lokasi di Israel dan juga di negara-negara Teluk dan negara-negara Middle East yang ada military base milik Amerika, menandakan bahawa satu yang jelas berlakunya kemerosotan ataupun kekurangan peluru berpandu ataupun air defense system milik Amerika untuk menangkis peluru-peluru daripada Iran. Maka bila mana berlaku kekurangan ini, maka berlakulah penembusan kepada kem-kem tentera mereka, satu perkara. Yang keduanya, dengan jelas Amerika terpaksa menarik kembali segala sistem pertahanan udara, peluru-peluru berpandu yang milik Amerika dan negara-negara sekutunya, terutamanya yang paling jelas pada ketika ini adalah daripada Korea Selatan. Sama ada Patriot atau THAAD yang akan ditarik daripada Korea Selatan untuk dibawa kepada Middle East. Kita tidak tahu berikutnya negara mana. Boleh jadi diambil pula daripada Jepun ataupun mana-mana negara Eropah yang menjadi kubu kepada Amerika selama ini. Maka perkara ini membuktikan kepada dunia Amerika tidak mampu berdepan dengan perang dalam konteks baru ini yang tidak lagi sebagaimana perang-perang dahulu, iaitu mereka fight one by one dengan satu negara dengan kekuatan yang begitu hebat sekali. Tetapi kali ini bila Iran pergi dengan kekuatan drone yang berharga murah yang boleh dibuat oleh mereka lebih daripada 10,000 satu bulan, maka ia telah pun menyusutkan bekalan persenjataan Amerika dengan begitu cepat sekali. Persoalannya di sini ialah bukan siapa menang siapa kalah dalam perang ini, tetapi kesan kepada sekutu-sekutu Amerika. Kita boleh bayangkan apa berlaku pasca peperangan ini. Korea Selatan mula mempertikaikan kenapa diambil Patriot mereka ataupun THAAD mereka, iaitu peluru berpandu untuk mempertahankan negara mereka daripada serangan peluru-peluru berpandu daripada Korea Utara. Kenapa diambil? Dan perkara yang sama sedang difikirkan oleh Jepun, dan kedua-dua negara ini sedang menyaksikan bagaimana kem-kem tentera Amerika yang katanya berjumlah 27 buah di Middle East tersebut berjaya tembus walaupun adanya Patriot, walaupun ada pelbagai sistem pertahanan udara yang paling canggih di dunia. Maka apa jadi dengan nasib mereka? Apatah lagi bila Amerika menarik kembali peluru-peluru pandu daripada Korea Selatan ini, memberikan bukti kepada mereka masa untuk mereka bergantung kepada Amerika tidak lagi berlaku. Lalu perbincangan kita pada hari ini, jika sekiranya kehendak Trump itu berjaya, iaitu menghentikan perang,
Dalam minggu ini sahaja, Trump mengulang-ulang 2 kali bahawa perang akan dihentikan segera atas alasan kononnya mereka telah mendapat kemenangan. Tetapi dunia mengetahui bahawa kerana kesan terhadap harga minyak, bekalan minyak dan juga gas, dan juga kesan kepada kekurangan persenjataan Amerika untuk bertahan di sana, menyebabkan mereka terpaksa menghentikan perang. Tetapi itu bukan persoalannya. Persoalannya waktu ini ialah bagaimana perasaan ataupun keyakinan sekutu-sekutu Amerika, setidaknya di 2 lokasi ini, iaitu di Asia Timur, terutamanya Korea dan Jepun, juga Taiwan yang kita sebutkan sebelum daripada ini, dan juga di Middle East sendiri, yang mana kedua-dua lokasi strategi ini ketika ini berdepan dengan kesan bahawa Amerika tidak mampu mempertahankan mereka. Jadi bagaimana pula dengan pihak Iran pasca perang? Kita akan cerita pasal Iran dahulu dan kita kaitkan dengan sekutu-sekutu Amerika ini. Kalau kita lihat kepada Iran yang didakwa ada senjata nuklear ataupun hampir mencapai kepada pembinaan senjata nuklear, menafikan sejelas-jelasnya. Dan pemimpin utama Iran, Ayatollah Said Ali Khamenei, adalah satu orang yang berfatwa mengikut agamanya, pegangannya, bahawa senjata nuklear adalah diharamkan, tak dibenarkan. Kerana menggunakan senjata nuklear, kesannya boleh dilihat di Jepun. Hiroshima dan Nagasaki membunuh dalam jumlah yang besar. Perkara itu dilarang dalam agama. Itu adalah pegangan kepada pemimpin utama Iran. Tetapi pemimpin utama Iran yang menolak senjata nuklear itu telah pun dibunuh pada ketika ini, pada hari pertama peperangan. Tetapi di sekeliling beliau, di kalangan rakyat dan juga pemimpin ketenteraan Iran itu sendiri, ramai juga yang berhasratkan supaya negara itu benar-benar memiliki senjata nuklear, bukan bertujuan untuk melakukan serangan kepada negara lain, tetapi sebagai satu bentuk pertahanan kepada negara mereka supaya tidak diserang lagi. Tetapi selama ini Iran tidak melakukannya. Kerana apa? Kerana ancaman yang datang kepada mereka tidak secara langsung daripada Amerika. Walaupun Amerika menggunakan pelbagai tindakan, menggunakan Israel sebagai proksinya, menggunakan Iraq pada tahun 80-an untuk memerangi Iran selama 8 tahun, terlibat dalam perang-perang proksi di seluruh rantau Middle East, tetapi belum terjadi perang besar-besaran secara langsung di antara Amerika dengan Iran, maka Iran cukup memperkuatkan persenjataannya dari sudut peluru berpandu, dari sudut ballistic missile dan juga drone-drone-nya, tetapi tidak memberikan tumpuan khusus untuk segera ada senjata nuklear. Tetapi hari ini, dengan tindakan Amerika melakukan serangan besar-besaran kepada Iran, ia seolah-olah menghantar isyarat kepada Iran bahawa masanya sudah tiba untuk mereka tidak peduli lagi kepada undang-undang antarabangsa, untuk mereka menarik diri daripada treaty atau perundangan antarabangsa yang menghalang mereka membuat senjata nuklear dan terus sahaja membina senjata nuklear sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Utara. Maka ketika itu Iran memikirkan tidak ada lagi masa untuk mereka berunding dengan dunia. Dalam keadaan mereka terbuka kepada perundingan, baik perundingan pada tahun 2015 dengan Obama bersama dengan 6 negara-negara kuasa besar yang membawa kepada kejayaan yang mereka sedia untuk dipantau proses nuklear mereka, bukan untuk persenjataan. Naik Donald Trump, iaitu pada tahun 2025 diadakan rundingan sebanyak 5 kali. Tengah berunding, mereka diserang. Dan kali ini diadakan rundingan lagi di Oman dan juga di Geneva. Ketika mana sedang berunding berkait dengan nuklear ini, mereka diserang lagi. Jadi apa lagi yang mereka tunggu? Yang melainkan boleh jadi mereka memikirkan tidak perlu lagi menunggu kekangan daripada dunia, sekatan daripada dunia, kerana selama ini pun mereka disekat ekonomi mereka, maka lebih baiklah mereka benar-benar membuat senjata nuklear. Bila Iran memiliki senjata nuklear, maka bagi Israel itu adalah kiamat buat mereka. Bukan sekadar itu, isunya bukan kerana Iran. Bila Iran mempunyai senjata nuklear, perkara yang sama akan difikirkan oleh negara-negara jirannya, terutamanya Turki dan Saudi, negara yang lebih besar berbanding dengan negara-negara teluk lain, yang mana mereka juga meletakkan keperluan untuk ada senjata nuklear, kerana sejak daripada Oktober 2023, bukan sekadar Iran dan juga Palestin menjadi ancaman kepada Israel, tetapi seluruh rantau Timur Tengah itu berdepan dengan ancaman Israel. Selama ini mereka mencipta Iran sebagai ancaman kepada negara-negara di Middle East, maka mereka menumpukan permusuhan mereka dengan Iran. Israel bebas membina hegemoni. Tetapi sejak Oktober 2023, Israel bertindak buas, bukan sekadar mengancam Iran, tetapi juga menjadi ancaman kepada Qatar, menjadi ancaman kepada Saudi, menjadi ancaman kepada Syria, Lebanon dan Turki terutamanya. Dan jelas disebut oleh pemimpin Israel, after Iran, the next is Turkey. Maka inilah perkara yang dipimpin, yang dipikirkan oleh mereka.
dalam keadaan mereka menjadi sekutu Amerika, baik Turki dalam konteks sebagai anggota NATO dan negara-negara Arab terutamanya Saudi dalam konteks coalition yang mereka buat dengan Amerika di kalangan negara-negara Gulf, tetapi Amerika tak mampu mempertahankan mereka dan Israel terus menjadi ancaman kepada mereka, maka tak mustahil mereka juga memikirkan bila mana tiba masanya mereka juga perlu membuat senjata nuklear. Maka Pakistan yang membina pakatan ketenteraan dengan Turki dan Saudi secara langsung beberapa bulan yang lalu boleh menjadi pemangkin untuk mengajar dua-dua negara ini bagaimana membuat senjata nuklear. Pakistan sudah pun ada senjata nuklear. Maka daripada kebimbangan mereka kepada Iran, tiba-tiba bukan sekadar Iran benar-benar ada senjata nuklear, boleh jadi Saudi juga membuat nuklear, Turki juga membuat nuklear. Bukan untuk berperang, tapi setidaknya mempertahankan negara mereka daripada dibuli setidaknya oleh Israel. Perkara ini bukan perkara yang kita sebut sekadar analisis. Perkara ini dibincangkan secara serius, secara dalamannya oleh negara-negara di Asia Timur. Kita boleh lihat bagaimana disebut oleh Profesor John Mashima. Dia mengatakan perbualan beliau dengan tokoh-tokoh daripada Korea Selatan dan juga daripada Jepun, walaupun tak diumumkan, mereka mula sudah memikirkan adakah negara mereka juga perlu untuk benar-benar membina senjata nuklear. Kerana apa? Di sana mereka berdepan dengan Korea Utara dan Amerika sendiri menunjukkan tidak mampu untuk mempertahankan kedua-dua negara tersebut, termasuklah Taiwan. Maka ketika itu kita akan melihat dunia berdepan dengan perlumbaan pembinaan senjata nuklear kembali dan ianya ada satu perkara yang merugikan, secara khususnya kepada Amerika. Dan Amerika kena lihat, kalaupun perkara itu tidak terjadi, tetapi hilangnya keyakinan sekutu-sekutunya, terutamanya di Timur Tengah dan juga di Asia Timur, yang menjadi pembeli terbesar senjata Amerika selama ini, maka disebabkan hilang keyakinan mereka, mereka akan lebih berdikari, Amerika akan kekurangan pembeli-pembeli senjatanya dan pengaruhnya juga akan semakin berkurangan. Maka di sinilah bala kepada Amerika telah pun hadir dengan begitu drastik sebagai satu orang pemimpin yang tinggi egonya, yang selalu mewawarkan bahawa dialah pemimpin Amerika yang terbaik, yang terpandai. Obama stupid, kata dia. Biden stupid. Semua orang stupid. Dia saja yang paling cerdik. Maka disebabkan keegoan beliau itu, yang kononnya di tangan dia lah, Amerika akan kembali great again, menjadi kuasa unipolar again. Ianya tidak berlaku, tetapi sebaliknya, dengan perang yang dilancarkan kepada Iran, ia kembali menguatkan Rusia dan menguatkan Iran dan membebaskan sekutu-sekutunya yang selama ini bergantung kepada Amerika. Inilah hakikat yang berlaku pada ketika ini. Berapa ribu orang rakyat Iran mereka bunuh sekalipun, berapa ratus bangunan mereka hancurkan di Iran sekalipun, ia sesekali tidak akan mengembalikan kekuasaan Amerika kerana terbukti ia semakin merosot dengan teruknya, terutamanya pasca perang nanti. Kita boleh lihat sama-sama.